Okey, hari ini kita sambung soalan esei bahagian C, soalan nombor 10, trial Kelantan, negeri Kelantan. Okey, kalau kamu tengok kat situ, situasi dia, Sufi mendapati kasut kulit putihnya yang disimpan dalam almari pada musim tengkujuh dijangkiti kulat. Ataupun ada tompok kelabu berbanding kasut kulit yang disimpan pada musim panas. Situasi ini menunjukkan kelembapan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, macam cikgu cakap sebelum ni, bila kita nak buat hipotesis, kita memang kena rujuk situasi. Kalau situasi tu tentang kasut, so kita kena buat hipotesis tentang kasut tersebut. Okey, daripada situasi ni kita tahu dah kalau terdapat kelembapan, dia akan menyebabkan mudah ada pertumbuhan kulat. Kalau keadaan di situ kering, tidak ada pertumbuhan kulat. Jadi kamu boleh buat hipotesis berdasarkan situasi lah. Contohnya antara jawapan yang boleh diterima, kasut yang disimpan di dalam almari pada musim panas tiada perubahan. Ataupun kamu kata kasut yang disimpan dalam almari pada musim panas tiada pertumbuhan kulat. Kalau kamu nak kata tak ada pertumbuhan mikroorganisma pun boleh. Ataupun sebaliknya lah, kasut yang disimpan di dalam almari pada musim tengkujuh terdapat pertumbuhan mikroorganisma ataupun terdapat pertumbuhan kulat. Okey, itu hipotesis. Kita buat berdasarkan situasi. Contoh je kat soalan ni adalah tentang kasut. Okey, soalan B. Untuk soalan B, dia memang macam yang dalam eksperimen yang kita belajar teori lah. Kalau kamu tengok di situ, menggunakan roti lembap, roti kering, plastik dan radas lain, huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda pada 10A berdasarkan kriteria berikut. Okey, bila kita dapat clue bahan-bahan untuk eksperimen, kalau boleh kamu cuba buat lakaran dulu. Jangan terus nak jawab. Dalam 1 minit macam tu, kamu cuba rancang eksperimen ni. Kalau kamu tengok kat situ, kamu diberi roti yang lembap, roti yang kering, plastik dan lain-lain. Okey, jadi secara umumnya gambaran untuk eksperimen ni adalah seperti gambar rajah ni. Kamu ada dua jenis roti lah, bukan dua jenis lah, dua keadaan roti, satu yang dilembapkan, satu yang kering. Kemudian dimasukkan dalam beg plastik dan kemudian kedua-dua keping roti itu dimasukkan dalam sebuah kotak. Kenapa kita kena letakkan dia dalam kotak? Sebab kita tak nak mengkaji faktor cahaya. Kita cuma nak kaji faktor kelembapan. Jadi, kita letakkan di dalam kotak. Kedua-dua tu kita letak dalam kotak. Okey, jadi lukisan dia lebih kurang macam dalam rajah ni lah. Ada roti, dua keping roti, satu lembap, satu yang kering. Diletakkan dalam beg plastik. Kemudian diletakkan dalam kotak. Okey, macam itulah lebih kurang gambaran rajah untuk eksperimen ni. Okey, kalau kamu tengok soalan ni, yang pertama dia minta tujuan. Okey, kalau tujuan macam biasalah kena ada perkataan untuk mengkaji. Contohnya kat sini, untuk mengkaji kesan kelembapan terhadap pertumbuhan mikroorganisma. Ataupun kamu kata untuk mengkaji kesan kelembapan terhadap pertumbuhan kulat. Okey, seterusnya adalah pemboleh ubah. Manipulasi malar dan bergerak balas. Contohnya pemboleh ubah yang dimalarkan, yang sama. Kamu tengok di gambar ni pun kamu nampak lah. Contohnya saiz roti. Kalau yang kering tu kamu guna roti yang katakanlah 20 gram. Yang lagi satu pun samalah dalam 20 gram. Okey, dari segi jisim, dari segi saiz, jenis kena dimalarkan. Okey, kalau pemboleh ubah bergerak balas pula adalah keadaan roti selepas 2 hari. Sebab eksperimen ni kita akan biar dia selama 2 hari. Dan untuk pemboleh ubah manipulasi pula adalah kelembapan roti. Kelembapan roti. Okey, itu dari segi pemboleh ubah. Okey, seterusnya sedarai bahan dan radas. Bila sedarai bahan dan radas, bahan-bahan yang dah ditulis dalam soalan, kamu kena salin dan tambah sekurang-kurangnya satu alat cadangan kamu.
Okey, kalau kamu lihat di sini, roti yang lembap, roti yang kering dan plastik memang dah diberi dalam soalan. Jadi kamu tambahlah di situ contohnya kotak ataupun penyepit. Kamu tambah satu pun dah cukup untuk layak kamu dapat markah untuk senarai bahan dan radas. Okey, seterusnya kaedah. Macam biasalah kaedah mesti lukis gambar lah. Kalau kamu tak lukis pun boleh. Tapi kalau kamu tak lukis gambar, mungkin kamu susah nak dapat markah penuh. Kalau kamu hanya bergantung pada kamu punya tulisan kaedah lah. Okey, contoh kalau kamu tengok gambar ni. Kamu lukislah 2 keping roti. Satu yang lembap, satu yang kering. Masukkan dalam plastik beg dan letak dalam sebuah kotak. Okey, kalau kamu lihat gambar rajah yang ada ni, automatik dalam gambar ni kamu dah dapat 2 markah dah. Di situ ada markah untuk manipulasi sebab satu yang lembap, satu yang kering. So, kamu dapat markah manipulasi dan kamu akan dapat markah dimalarkan sebab kamu guna roti yang sama saiz dan sama jenis. Okey, kalau kamu nak dapat markah bergerak balas untuk lukisan, kamu kena tambah lagi satu lukisan yang menunjukkan roti yang kering itu tiada perubahan, maknanya tak ada pertumbuhan kulat. Roti yang lembap ada pertumbuhan kulat. Tapi kalau kamu tengok yang gambar dalam slide ni, dia cuma lukis satu gambar je, maknanya di awal eksperimen, so dia tak ada markah untuk bergerak balas dalam gambar rajah. So kalau kamu nak markah bergerak balas dan rajah, kamu kena lukis keputusan selepas 2 hari. Okey, jadi kalau kamu lihat secara ringkasnya, kaedah dia sediakan radas seperti di atas. Kemudian masukkan sekeping roti yang lembap menggunakan penyepit ke dalam plastik dan dilabel A. Kemudian masukkan pula roti yang kering ke dalam plastik bag dan dilabelkan sebagai B. Kemudian kedua-dua plastik berisi roti diletakkan dalam sebuah kotak selama 2 hari. Okey, lepas 2 hari apa yang kita buat? Keputusan ataupun pemerhatian pada roti diperhati dan direkodkan. Ataupun kamu kata keadaan roti selepas 2 hari diperhati dan direkodkan. Okey, itu dah cukup untuk kamu dapat 4 markah. Okey, yang akhir sekali adalah penjadualan data. Okey, untuk penjadualan data, penjadualan data biasalah kena ada dua kolom. Kolom yang sebelah kiri manipulasi, yang sebelah kanan adalah bergerak balas. Tadi kita dah tahu dah, manipulasi adalah kelembapan roti dan bergerak balas adalah pertumbuhan ataupun keadaan roti selepas 2 hari. Cuma kolom yang bergerak balas tu kamu tak payah tulis apa keputusannya. Cuma kamu tulis tajuk di kolom manipulasi dan bergerak balas saja, dan kolom untuk manipulasi tu kena kamu tulislah lengkap. Okey, itu dah layak untuk dapat 1 markah bagi penjadualan data.